lalu semua berakhir padamu. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya lagi. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu aku rasa bagai tak berguna, yang tiada harapan lagi untuk berubah, kerana ku terus berlagak acah hero, kadang sombong dan ego. Oh 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 oh. Ku sedar diri, ku hanya manusia yang jijik, tak layak ke syurga, orang menghukum ku neraka sana sini. Ku give up, kini yang mata ku lihat hanya gelap, punah musnah cita-cita, putus asa, lebih baik saja andai aku mati. Jangan rasa begitu, usah hina dirimu, harapan takkan hilang, 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 hilang. Oh no, andai kau mula cintai dirimu, lepaskan semua beban yang terbuku di dada. Lepas semua, biarlah masa yang berjalan kan mengubat luka. لا 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 تحزن كن قويا يا حبيبي berilah ruang dirimu bahagia, oh bahagia ya ya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Al-Quran itu insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita, yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11
di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 4 Oktober 2023. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio Ikin bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Cari pemandu bertuah dengan kata laluan Radio Ikin, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio Ikin. Dengari syarat memanggil, beri kata laluan Radio Ikin, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio Ikin ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Antara bibir
Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. Masih mencari seni kaligrafi Islam kontemporari yang indah dan eksklusif? Kini sempena bulan Hari Malaysia, Jauhari mengadakan promosi seni kaligrafi kontemporari di semua galeri Jauhari. Serikan kedaman anda dengan hiasan Islami yang eksklusif dari Jauhari. Dengan 100% buatan tangan, anda boleh memilih sama ada lukisan minyak, seni logam, seni metal maupun campuran. Layari jauhari.com.my untuk maklumat lanjut. Jauhari, seni Islami terindah. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Johor 106.2 FM. Seseorang yang pernah meminjam ataupun yang meminjam atau berhutang untuk membayar dan juga melaksanakan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sebaliknya, jika diniatkan pada awal pinjaman lagi untuk dia menyusahkan, maka akan disusahkan dan dia tidak akan mampu untuk membayar hutang dan juga pinjaman tersebut. Karena itu, niat yang baik, moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Karena orang yang mana memudahkan urusan orang yang lain, seperti mana peminjam, pemiutang memberikan kepada kita harta miliknya untuk kita pinjam, bermaksud dia telah memberikan keyakinan agar kita ini memberikan kembali apa yang telah dia laksanakan. Moga kita melaksanakan kembali apa yang telah dia niat baikkan kepada kita. Experts believe exercise Ku punya masa, kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda, hapus fasadku noda. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di destinasi IKIM. Alhamdulillah masih lagi bersama anda menemani sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah bersama destinasi IKIM kita akan pada waktu ini bersama rancangan khas yang kita bawa kepada anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media untuk kita bersama-sama buka lagi kitab kita untuk akidah bersama rancangan Imanunah Iman Kami.
Dan Alhamdulillah bersama Imanullah Iman kami, Alhamdulillah kita akan bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita mengalukan kehadiran Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. InsyaAllah Assalamualaikum para pendengar. Kita akan buka lagi kitab ke arah pemerkasaan Aqidah Islam di alam Melayu, Al-Aqidah Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta. Boleh juga siapa yang belum mendapatkan kitab ini boleh hubungi 0192380466 Encik Johari, pegawai pemasaran kami. Dan untuk bersama para pendengar pada waktu ini dan bersama doktor, kita akan buka kitab kita kembali untuk kita bincangkan bahagian kedua untuk hukum akal. Dan bersama doktor untuk mukadimah ini, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama lagi di rancangan Imanuna, iaitu iman kami, pada setiap hari Khamis 5.15 petang, dengan harapan insya-Allah segala ilmu yang kita dapatkan pada kali ini adalah menjadi ilmu yang penuh bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah bagi membahas perbincangan kali ini, iaitu meneruskan perbincangan hukum akal berdasarkan kepada kitab Al-Aqidah Al-Wusta, maka versi bahasa Arab bagi kitab terjemahan yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah sekarang ini berada pada muka surat 235, tuan-tuan dan puan-puan, bagi versi Arabnya yang akan kita baca. Sedangkan bagi versi terjemahannya, kita berada pada muka surat 188, okay, iaitu kita akan membaca tentang item 678 insya-Allah. Okay, 678 iaitu tentang definisi hukum akal yang tiga. Maksudnya hukum akal ini terbagi pada tiga, kan? Kita bincang kepada tuan-tuan, kita bincang bersama pada pertemuan yang lalu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita langsung masuk perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ka tahayyuzi masalan lil jauhari. Yang bermaksud, maka wajib ialah perkara yang tidak dapat digambarkan pada akal akan ketiadaannya, seperti penetapan dimensi bagi sesuatu jauhar atau substansi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu yang dimaksud dengan wajib itu adalah perkara yang akal ini tak dapat nak gambarkan, ia tidak wujud. Sebab itu kita bezakan dalam kelas Al-Muqaddimat yang lalu. Kita tegaskan, wajib syarah, contoh dia buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu namanya wajib syarah. Tapi bila kita kata hukum akli, dia ada wajib juga. Cuma wajib dia bukan wajib syarah. Wajib dia wajib akli. Apakah itu wajib akli? Sesuatu yang tidak dapat digambarkan di dalam akal ketiadaannya. Means,
You cannot rationalize. Kita tak boleh nak rasionalkan benda itu tidak ada. Kita tak boleh nak rasionalkan, tak boleh nak brain, tak boleh nak faham, tak boleh nak terima. Macam mana alam ni wujud tanpa pencipta. So mestilah ada Tuhan yang mencipta alam ni. Ini nama dia wajib. Akal kata mesti kata macam tu. Macam kita kata 1+1 mesti 2, tak boleh 3 je lah. Ini wajib. Wajib akal. Akal takkan boleh terima ketiadaan perkara tersebut. Dan ini jelas berbeza tuan-tuan dan puan-puan dengan yang ini dengan adat. Hukum adat contoh dia. Sentuh api tak terbakar. Itu adat. Api membakar itu adat, bukan wajib akli. Jangan salah faham. Banyak yang salah faham. Sebab dia ingat, apa ni duk cakap macam ni benda khurafat, tak pernah dengar. Mana ada secara saintifik. Contoh dia, kita bicara hukum adat. Kalau adat tu dia ada khawarikul adat, perkara yang mencari-cari adat. Api membakar itu adat, bukan akli. Dua benda yang berbeza. Akli ni akal tak boleh terima ketidakwujudannya bagi wajib. Misalnya dia adanya makhluk tanpa ada khalik. Ni contoh. Lalu dia bagi contoh kat sini apa? Iaitu katahayyuzi masalan lil jawhari. Iaitu seperti penetapan dimensi bagi sesuatu jauhar, substansi. Yang namanya jauhar atau substance atau substansi, sesuatu, matter, dia mesti akan tahayyuz, mesti mengambil dimensi, mesti mengambil ruang kosong. Ini nama dia, iaitu bidarurah, iaitu perkara yang akal tak boleh terima ketidakwujudannya secara darurah, secara pasti, mesti macam tu. Dia mesti mengambil ruang kosong. Ini akal takkan boleh terima adanya jauhar yang tidak mengambil ruang kosong. Ni. Lalu dibahagi pula, dicontohkan pula di dalam syarahan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala dalam syarah kepada Al-Aqidah Al-Wusta. Apa dia kata? Ada juga perkara wajib secara akli, tapi dia tasawurnya, dia punya understanding tersebut, beberapa penilaian tersebut, natijah tersebut kepada hasil tersebut, ini didapatkan melalui jalan nazar, melalui jalan analisa. Jadi analisa dengan nazar perlu kepada analyzation, perlu pada penelitian. Seperti apa? Kidamillah, kidami maulana jalla wa'adha. Seperti Allah SWT wajib bersifat dengan sifat qadim. Macam mana? Macam mana kita boleh kata Allah mesti bersifat qadim, sedia ada? Kerana kita akan kata, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedia ada, berarti Allah SWT ini, berarti Allah SWT ini bukanlah qadim. Berarti Allah SWT ini hadis. Apakah itu hadis? Lawan qadim itu hadis. Hadis itu adalah perkara yang wujud setelah ketiadaan. From non-existent into existent. Ini. Kalau sesuatu itu dari ketiadaan kepada ada, hadis, berarti dari ketiadaan lalu ada, berarti dia itu lemah. Kerana apa? Dia perlu kepada ejen lain untuk menciptakan ia. Macam mana mungkin? Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang mencipta segala-galanya. Takkanlah dia ini lemah yang berhajat kepada perkara lain untuk diwujud. Ini contoh dia. Ini perlu kepada analisa. Tak semestinya orang semua tahu. Dia bukan daruri, bukan bidarurah, bukan dengan otomatik, tapi perlu kepada analisa tadi. Hadirin wal hadirat hafizahumullah. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya setelah ini. Baik, Dr. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media, di FB Live IKIM FM. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana. Dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya. Dan aku sudah berubah. Yeah. Semua ku beri. Bagaimana ku pulang, bagaimana aku sedang cari ku ingin jalan sana untuk bersikap. Semua ku beri. Bagaimana aku pulang, aku sedang cari ku ingin jalan sana untuk bersikap. Dan demi orang awamnya, hadis riwayat Muslim. Menurut periwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepadaku yang paling aku sukai adalah nasihat kerana-Ku. Oleh kerana agama seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan Alhamdulillah masih bersama Yang Besar Dr. Aiman Al-Akifi, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan tentang hukum akal bahagian kedua untuk petang ini. Bersama untuk kita buka sama-sama kitab Al-Aqidah Al-Wusta, untuk kita lagi tahu lebih lanjut tentang hukum akal untuk waktu ini. Silakan doktor untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tadi kita telah menerangkan tentang definisi wajib, iaitu sesuatu perkara yang tidak dapat digambarkan ketidakwujudan perkara tersebut. Dia mesti macam tu. Contoh yang daruri ini adalah perkara yang mesti, yang dapat tahu secara tanpa berfikir, tanpa beranalisa, yang mananya jauhar, substance, matter, suatu benda, dia mesti mengisi ruang yang kosong, mesti mengambil dimensi, mesti mengambil ruang. Akan tapi yang nadhari, yang memerlukan kepada analisa, seperti kita kata Allah SWT ini sedia ada, bukan makhluk. Ini perlu kepada analisa, perlu kepada proses ta'akul, proses untuk menganalisa sesuatu, untuk berfikir, mencapai kepada natijah tersebut. Lalu
di dalam kitab Musta'in, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Amin. Wal mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ka uruwil jirmi mathalan anil harakati was sukun. Maksudnya, mustahil ialah perkara yang tidak dapat digambarkan pada akal akan kewujudannya. Jadi perkara yang tidak dapat digambarkan pada akal kewujudannya. Bahasa Inggeris ni impossible. Impossibilities, iaitu benda yang tidak mungkin terjadi. Means akal kita kata tak boleh jadi macam tu, tak boleh ada macam tu. Mustahil. Seperti sunyinya jirim daripada pergerakan dan diam. Contoh yang diberi oleh Al-Imam Sanusi adalah seperti sunyinya jirim. Maksud dia, jirim itu tidak bergerak dan tidak diam. Boleh ke akal ni terima suatu jirim atau benda, kita kata dia tidak bergerak, dia tidak diam pada waktu yang sama? Contoh dia pen ini. Pen ini tidak bergerak, tidak diam. Macam mana boleh kita terima tak akal kita? Ini bergerak lah. Diam. Tak. Dia diam sama ada bergerak atau diam. Dia takkan boleh. Ada nombor 3, tak ada. Kan? Akal kita takkan kata boleh ada. Dia mesti pen ini sama ada dia bergerak atau dia diam. Itu sahaja. Dia tidak ada yang ketiga. So kita kata, kaedah yang dimaksudkan di sini, apabila ada orang kata pen ini tidak bergerak dan tidak diam. Lah kalau tak bergerak, tak diam, buat apa pula pen tu? Oh, pen tu terbang. Contoh dia. Terbang tu bergerak lah nama dia. Contoh dia. Oh, pen tu menulis tu bergerak lah nama dia. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini nama dia mustahil. Dan mustahil ini ada dua. Mustahil daruri dan mustahil yang nadhari. Mustahil daruri adalah seperti kita kata tadi. Yang mana jirim mesti sama ada dia itu bergerak atau dia itu diam. Takkan boleh dia tidak bergerak, dia tidak diam. Takkan boleh. Itu mustahil daruri. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sedangkan mustahil nadhari pula, mustahil yang perlu kepada analisa untuk mencapai kepada natijah kemustahilan tersebut. Seperti kita berkata, kaunu maulana jalla wa ala jirman masalan. Fa innal hukma bi istihalati hadha alaihi jalla wa ala innama yudrikuhu al-aqlu bi wasati ma'rifati syai'ain. Seperti halnya orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu jirim. Ini benda yang mustahil. Kenapa dia mustahil? Kenapa dia mustahil? Bagaimana mungkin Allah SWT itu jirim? Untuk menjawab ini perlu kepada iaitu akal yang berfikir, menuntut mengkonstruk hujah dia. Yang pertama, dua perkara yang kita kena tahu. Dua perkara. Pertama, burhanu wujubi huduthil ajram. Yang mana jirim ini mestilah baru. Jirim itu mestilah baru. Kerana kalau dia qadim, tak mungkinlah dia ada persamaan dengan yang lain. So dia baru. Lalu Allah SWT mestilah qadim. Macam mana kita boleh kata Allah Subhanahu wa taala ini mustahil dia itu adalah jirim? Mustahil secara nadhari. Kerana yang namanya jirim, dia ini dapat berubah-ubah. Warna dia berubah-ubah. Kan? Bentuk dia berubah. Sekarang putih, kena coklat, jadi coklat, kena merah, jadi merah. Misalan dia. Itu jirim. Jirim ini dia berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala mustahil dia jirim. Kerana dia qadim, sedia ada.
Takkanlah Allah SWT ini boleh tua, boleh muda, boleh ni, tak boleh. Allah SWT ini Maha Kuasa, Maha Esa, kan? La sinatu wala naum. Dia tidak istilah umur dan lain semua, tidak. Allah SWT ini mustahil dia ini jirin. Mustahil dia ini bersifat dengan sifat baharu. Kerana dialah Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Nampak? Untuk mencapai kepada situ, perlu kepada analisa. Perlu kepada nazari. Mungkin ada yang kata semudah itu. Tidak, itu tidak nazar, Ustaz. Itu nazar. Nazari. Penilaian. Perception. Perlu kepada analisa. Okey, contoh lain. Mustahil nazari. Orang yang kata Allah SWT tidak Esa. Kalau dia tidak Esa, dia percaya mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan A nak saya duduk, Tuhan B nak saya diri. Gaduhlah dia. Dia cerita dia. Yang namanya Tuhan, semua kehendaknya mesti terlaksana dalam Allah. Kan? Ini namanya, berarti kesimpulannya Allah SWT mestilah Esa. Mustahil secara nazari dia ini tidak Esa. Ini mustahil. Maka mustahil ini perlu kepada analisa, perlu kepada renungan, perlu kepada menyusun hujah satu persatu yang akan boleh membawa kepada natijah. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizahullah. Okey. Lalu pembahagian yang ketiga, tuan-tuan. Pembahagian yang ketiga adalah jaiz atau dipanggil jawaz. Jawaz itu apa maksudnya? Harus. Kata-kata muallif rahimahullah ta'ala, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu kau mautil wahidi minna al-yawma awil ghadan. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk waktu ini, bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh tonton di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi.
Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, Pensyarah Jabatan Suluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih doktor membincangkan tentang bahagian kedua untuk hukum akal dari kitab Pemerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk bersama doktor, kita akan sambung kembali hukum akal untuk waktu ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bahagian yang ketiga adalah dipanggil jaiz ataupun harus. Maka Al-Imam As-Sanusi rahimahullah berkata, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu ka mautil wahidi minna al-yawma aw ghadan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya, harus ialah perkara yang sah pada akal, kewujudannya dan ketiadaannya. Seperti kematian salah seorang daripada kita pada hari ini atau esok. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nama dia harus. Jadi kita wujud, kita tak wujud, ini benda yang boleh terjadi, harus terjadi, sah bagi akal. Kita boleh wujud, kita boleh tak wujud. Hari ini ke besok, tak semestinya mesti macam tu, tak. Kerana benda ni benda yang harus. Maka contoh Al-Imam As-Sanusi bagi jaiz, ni juga ada dua. Contoh yang daruri, contoh yang nadhari. Contoh yang daruri yang kita tak payah fikir dah memang harus, kita tahu harus. Seperti kewujudan kita atau kematian kita. Kita boleh mati, boleh wujud sekarang ni. Dah memang daruri. Tak payah nak fikir. Dah memang macam tu. Boleh je Allah tiba-tiba hilangkan kita, tak ada masalah. Kalau contoh yang nadhari, dia perlu kepada penganalisaan. Seperti dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang yang baik ke dalam syurga. Wajib atau harus? Nah ini. Orang Mu'tazilah kata wajib. Kerana Allah mesti buat benda yang baik. Itu tidak betul. Allah SWT memasukkan hambanya ke dalam syurga atas kehendaknya. Maka jawapannya betul, jaiz. Harus, bukan wajib, tapi harus bagi Allah. Contoh dia apa? Boleh ke Allah SWT wajib ke masukkan? Tak wajib, sebab kita ni semua makhluk dia. Kalau dia berkehendak, maka dia hantar kita ke dalam syurga. Kalau dia berkehendak, maka dia lakukan apa yang dia kehendaki. Dia tidak dapat digambarkan sebagai yang zalim sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Maka memasukkan seorang ke dalam syurga atau neraka, itu adalah sifat jaiz bagi Allah, tidak wajib bagi Allah. Allah SWT melakukan semua berdasarkan apa yang ia kehendaki. Yaf'alu ma yasha', insyaAllah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nama dia jaiz nazari. Perlu kepada penganalisaan untuk mencapai kepada
Ya. natijah. Okey. Mungkin boleh kita buka Q&A. Boleh doktor, terima kasih. Boleh doktor, terima kasih. Dan untuk waktu ini soalan pertanyaan di WhatsApp konti 0112900404 dan FB Live Vicky Mafan di YouTube Vicky Media. Ada yang bertanya, doktor, apakah orang yang boleh terbang itu termasuk daripada perkara mustahil? Bagaimana doktor? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Segala jenis hukum hakam graviti fizik ini, dia adalah termasuk hukum adat, bukan hukum akli. Api membakar, orang terbang ke jalan atas air ke, tenggelam ke, apa ke, ini hukum adat, empirical, suatu yang empirik, dicuba berkali-kali, memang macam tu. Bolehkah seorang itu mencari-cari adat? Itu adalah perbahasan khawarikul adah, perkara yang mencari adat. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj. Buktinya baginda sallallahu alaihi wasallam dapat membelah bulan. Buktinya baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air dari jari-jarinya. Ini perkara adat, bukan perkara akli. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu perbahasan dia, boleh ke orang terbang ke tak? Secara akli, secara adat, dia tak terbang lah. Tapi boleh je terjadi khawarikul adah. Semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak terjadi dah. Contoh dia, melainkan kalau ada seperti itu. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kita tahu apabila kita bahas perkara ini, bagaimana kita nak gambarkan di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis sahih Bukhari, Sayyidina Umar bin Khattab berada di Madinah, Sariyah sedang berperang, berada di Parsi, jauh tu. Tiba-tiba zaman tidak ada YouTube, tidak ada handphone, tidak ada satelit. Sayyidina Umar melihat apa yang berlaku pada Sariyah. Dia jerit, Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Sariyah dengar, yang ada di Parsi itu dengar. Lari ke atas gunung dengan membawa tentera yang akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Ini karamah dipanggil, kan? Perkara mencari adat. Dia bukan perkara mustahil, dia bukan perkara wajib, tapi dia adalah perkara yang harus jaiz. Allahu a'lam bissawab. Ya, baik doktor. Terima kasih. Bercakap dengan karamah ini doktor, ada satu soalan. Apakah karamah itu termasuk hukum wajib atau harus bagi akal? Bagaimana doktor? Karamah adalah benda yang harus bagi akal, yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang soleh, yang tidak mendakwa kenabian. Kalau dia mendakwa kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, walaupun perkara itu mencari adat, maka dia adalah istidraj yang berlaku. Perkara yang mencari adat berlaku pada orang yang tidak soleh. Mengaku kenabian itu kufur, tuan-tuan. Kufur, maka tidak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi karamah ini perkara yang harus terjadi, bukan wajib, bukan juga mustahil. Kan? InsyaAllah. Okay. Baik doktor, terima kasih. Dan soalan mungkin terakhir pada waktu ini, doktor bertanya, bagaimana kita nak bezakan antara sihir dan karamah? Bagaimana doktor? Okey, bagaimana nak bezakan? Definisi, dia ada yang berpendapat, sihir boleh belajar, karamah tak boleh belajar. Tapi ulama memilih itu bukan pendapat yang dipilih. Pendapat yang dipilih di dalam kitab Imam Sanusi, kalau tak salah Syarah Kubra, dan juga kitab-kitab yang lain. Bagaimana nak bezakan antara sihir dan karamah? Karamah berlaku pada orang yang zahir dia adalah orang beriman dan orang yang baik, orang yang saleh. Itu nama dia karamah. Sihir berlaku pada orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang benda-benda macam.
So kita lihat, kalau dari segi orang tersebut syariat dia zahir, dia orang yang taat, orang yang istiqamah, orang yang baik, insyaAllah perkara khawarikul adah yang berlaku itu dipanggil dengan karamah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kalau yang dia buat ini, dia tambah apa foya-foya, menunjukkan kekufuran, menunjukkan dan lain-lain, jelaslah itu adalah sihir. Jadi karamah itu berlaku pada yadin salihin, pada seorang tangan seorang yang saleh, sedangkan sihir itu kepada orang yang tidak beriman dan lain-lain. Hadirin wal hadirat. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita kumpulkan pada petang hari ini, yang mana bahawa hukum akal ini hanya ada 3. Kerana akal dapat memahami hanya ada 3 saja hukum baginya. Wujub, istihalah dan jawaz. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wujub adalah perkara yang tak boleh digambarkan ia tidak wujud. Dia mesti ada. Mustahil, perkara yang tidak boleh digambarkan ia wujud. Dia mesti tidak ada. Dan harus adalah perkara yang mengatakan bahawa ia boleh wujud, boleh tak wujud. Mungkin insyaAllah sekian saja daripada saya pada petang hari ini dengan pengajian kitab Al-Qidah Al-Wusta karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah mula minggu hadapan kita akan masuk pada perbahasan tentang alam, baharunya alam dan lain-lain insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah, Doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Sain bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wudu, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar.
Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Melaka 89.5 FM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Pandangan mata dalam puji dalam kata-kata bil Quran waj'alhu lana Beri anda lagu-lagu yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Suria Islami. أشرق البدر